Assalamualaikum, saya Nur Afifah binti Muhammad Noor dari program Sarjana Pengurusan Sukan akan membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Perbezaan Keupayaan Daya Tindak Terhadap Kepuasan dalam Sukan. Pengenalan, keupayaan daya tindak merujuk kepada satu set strategi dan tingkah laku psikologi yang digunakan oleh atlet untuk menguruskan tekanan, meningkatkan prestasi dan mengatasi masalah dan tekanan dalam pertandingan sukan dengan berkesan. Keupayaan daya tindak ini adalah penting untuk atlet bagi mengoptimalkan kesejahteraan mental dan emosi mereka dan mencapai matlamat. Kepuasan atlet pula merujuk kepada keseluruhan rasa kepuasan dan kesejahteraan yang dialami oleh atlet berkaitan dengan penglibatan mereka dalam sukan. Kepuasan atlet boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk individu, pasukan dan aspek persekitaran. Seterusnya, terdapat 3 penyataan masalah dalam kajian ini. Yang pertama, Kolej Profesional Mara dan Kolej Mara mempunyai ramai atlet yang berpotensi dan berbakat dalam bidang sukan masing-masing. Namun, apabila ke peringkat yang lebih tinggi, prestasi mereka tidak begitu menyelah dan boleh dipertingkatkan lagi. Yang kedua, atlet menghadapi pelbagai kesukaran untuk menguruskan masa belajar dan latihan kerana kepadatan silibus dan aktiviti-aktiviti program di kolej. Yang ketiga, pelajar pada zaman sekarang lebih cenderung untuk mengalami masalah kesihatan mental dan ada segelintir di kalangan atlet membuat keputusan untuk membunuh diri akibat terlalu banyak tekanan dalam kehidupan seharian dan beban tugas yang melampau. Akibat daripada 3 penyataan masalah ini menjurus saya untuk melakukan kajian ini. Kajian ini mempunyai 2 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti perbezaan daya tindak atlet di antara atlet lelaki dan perempuan. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan kepuasan atlet di antara atlet lelaki dan perempuan. Kita lihat pula metodologi kajian, lokasi dan sampel. Lokasi kajian ini dilakukan semasa kejohanan Kasukma di Kolej Mara Kulim pada 12 hingga 15 Oktober 2023. Seramai 234 orang sampel terlibat dalam kajian ini, lingkungan umur 18 hingga 22 tahun. Instrumen kajian yang digunakan terdapat 2 instrumen iaitu Athletic Coping Skill Inventory ACSI 28 item dan Satisfaction Scale for Athlete SSA 16 item. Saya juga telah menjalani ujian validity dan kesahan dan mendapati nilai alpha crombat bagi kesemua item ACSI ialah 0.937 dan SSA ialah 0.93 yang menunjukkan nilai signifikan yang tinggi. Hasil ujian normaliti turut menunjukkan nilai signifikan di antara 0.58 hingga 0.73. Data analisis telah dianalisis menggunakan SPSS versi 27. Kajian ini mendapati tidak terdapat perbezaan keupayaan daya tindak dan kepuasan di antara atlet lelaki dan atlet perempuan. Terdapat 2 hipotesis dalam kajian ini. Hipotesis pertama, tidak terdapat perbezaan keupayaan daya tindak di antara atlet lelaki dan atlet perempuan. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan kepuasan antara atlet lelaki dan atlet perempuan. Teori kajian. Dalam kajian ini saya nyatakan 2 teori kajian yang yang memberi kesan kepada independence dan dependence variable saya. Yang pertama, self-efficiency theory by Bandura untuk athletic coping skill. Yang kedua, self-determination theory oleh Edward L. Dacey dan Richard Ryan untuk satisfaction. Dapatan kajian ini adalah dapatan kajian deskriptif. Seramai 117 peserta lelaki 50% dan 117 peserta perempuan 50% telah dimasukkan dalam kajian ini. Jadual 1 menunjukkan ciri demografi responden berkaitan dengan umur. Data menunjukkan bahawa atlet yang berumur 18 tahun ialah seramai 99 orang, menyumbang kepada 42.30% daripada sampel. Begitu juga atlet yang berumur lingkungan 19 hingga 22 tahun terdiri daripada 135 orang, mewakili 57.70% daripada jumlah responden.
Dapatan kajian untuk perbezaan keupayaan daya tindak antara atlet lelaki dan perempuan mendapati dan keputusan keseluruhan menunjukkan nilai T 0.43 dan arah signifikan P 0.47. Skor min bagi atlet lelaki M min 2.99 adalah hampir sama dengan atlet perempuan min 2.95. Nilai arah signifikan adalah P lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis null 1 diterima. Oleh itu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam keupayaan daya tindak atlet antara atlet lelaki dan atlet perempuan. Dapatan kajian kedua pula adalah berkenaan dengan perbezaan kepuasan atlet lelaki dan atlet perempuan. Keseluruhan menunjukkan nilai T negatif 1.56 dan arah signifikan P 0.13. Skor min bagi atlet lelaki ialah 3.98 adalah lebih rendah berbanding atlet perempuan iaitu 4.40. Oleh itu, hipotesis null kedua diterima. Oleh itu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam kepuasan terhadap atlet lelaki dan atlet perempuan. Okey, untuk pengetahuan kita apa itu daya tindak dan keupayaan daya tindak, ini adalah seperti goal setting, positive thought, visualization and mental imagery, relaxation techniques, concentration and focus, emotion and regulation, coping with pressure, adaptability and resilience, time management, problem solving, social support, self motivation and self confidence. Ini adalah elemen-elemen penting dalam keupayaan daya tindak yang perlu diimplementkan diaplikasikan oleh atlet supaya dapat mengatasi masalah dalam kehidupan seharian dan dalam sukan. Kepuasan atlet pula merangkumi kepada performance success, enjoyment and passion, supportive environment, mental well-being, team dynamic, physical health, balanced life, autonomy and control, personal growth and development, recognition and reward, goal setting and progress, competitive challenge. So ini adalah elemen-elemen yang akan membawa kepada kepuasan atlet dalam sukan. Okey, implementasi saya nyatakan di sini terdapat dua implementasi. Yang pertama, melatih atlet dengan keupayaan daya tindak yang akan berupaya untuk meningkatkan prestasi atlet secara menyeluruh. Ini boleh dikaitkan dengan jurulatih melalui training program yang berkesan untuk meningkatkan keupayaan atlet supaya dapat melakukan elemen-elemen daya tindak dalam kemahiran sukan mereka. Yang kedua, membantu atlet pelajar dengan memberi pengetahuan teknik mengatasi stres dan kemahiran latihan mental. Ini juga penting untuk atlet melalui jurulatih juga untuk memastikan pelajar dapat teknik mengatasi masalah stres dan melalui program latihan yang mana kita melatih kekuatan latihan mental menerusi program latihan berterusan selama 1 tahun ataupun 6 bulan. Okey, kajian lanjut. Ini adalah cadangan kajian lanjut. Terdapat 4 cadangan kajian lanjut yang saya kemukakan. Cadangan pertama dengan mengkaji pembangunan pelaksanaan dan penilaian intervensi atau program latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan daya tindak dalam atlet. Yang kedua, melakukan penyelidikan berkenaan gaya kejurulatihan dan hubungan atlet jurulatih yang mempengaruhi perkembangan keupayaan daya tindak dan kesannya terhadap kepuasan dalam sukan. Yang cadangan nombor 3, mengkaji peranan kemahiran daya tindak dalam proses pembangunan bakat khususnya dalam kalangan atlet remaja dengan menentukan sama ada program intervensi awal berupaya meningkatkan tahap kepuasan dan prestasi atlet. Cadangan keempat, menyiasat keberkesanan strategi daya tindak yang berbeza-beza untuk pelbagai jenis sukan dan atlet. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan atlet yang mempunyai keupayaan daya tindak yang baik akan berupaya mencapai kepuasan dalam sukan yang diceburi. Mengiktiraf dan memupuk keupayaan daya tindak yang berkesan boleh membawa kepada pengalaman bersukan yang lebih memuaskan dan memberi manfaat kepada peningkatan prestasi atlet. Sekian, terima kasih.